Ayah, terlalu cepat kau pergi, meninggalkan aku sendiri. Ayah, tak bisa aku ingkari, tanpa engkau hidupku terasa sunyi. Ayah, dengarkanlah dan teringat saat kepergianmu, ku taburi bunga mawar untukmu dan berdoa untuk melepaskanmu. Ayah, berlinang air mataku dan teringat saat kepergianmu, ku taburi bunga mawar untukmu dan berdoa untuk melepaskanmu. Ayah, berlinang air mataku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah semuanya, apa khabar pada pagi ini? Adakah semua dalam keadaan sehat, sejahtera? Saya doakan agar semua di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sentiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah dengan perkumpulan kita pada pagi ini, moga-moga kita mendapat barakah, keberkatan, dan apa yang kita inginkan ialah keridhaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah. Jadi belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua bapa-bapa yang berada, khususnya yang menonton live kita pada pagi ini. Saya pun tak pasti, kalau tengok komen ni banyaknya mak-mak je. Kan? Tapi sebenarnya tiap-tiap hari ni Hari Bapa, tiap-tiap hari Hari Ibu. Cuma mungkinlah macam semalam ni ada satu tarikh untuk kita ataupun memperingati perjuangan ayah-ayah kita, kan? Perjuangan ayah kita, orang kata apa, penat lelahnya, jerih perih, macam mana mereka nak membesarkan kita, mencari nafkah untuk membesarkan kita. Dan kita tak boleh lupa kerana ayah kita inilah yang mengajarkan kalimah syahadah pada kita waktu kita lahir dulu, waktu kecil-kecil dulu, kan. Jadi itulah, saya sendiri pun dah jadi ayah dah sekarang, jadi kita tahulah macam mana kita nak bentuk anak-anak kita tu. So nanti anak-anak kita pun sampai satu masa pun akan berubah juga statusnya, mereka pun akan berkahwin dan sebagainya. Jadi pusingannya sama je tuan-puan. Jadi insya-Allah selamat Hari Bapa saya ucapkan. Kalau orang kata nak balas jasa tu memang tak mampulah sebenarnya kalau nak dibandingkan dengan jasa ayah dan ibu ni. So terima kasih juga yang mengucapkan selamat Hari Bapa buat saya. Alhamdulillah, doakan saya menjadi seorang ayah yang berguna buat anak-anak dan menjadi seorang suami yang baik, insya-Allah. Doakan. Ada yang tanya lagu apa tadi?
Intro tadi. Intro tu lagu dia Ku kirimkan doa kot. Tak pun type je lagu ayah kat dalam YouTube, type je lagu ayah ada tu keluar. Lagu daripada Indonesia tak silap saya. Budak budak kecil nyanyinya. Syahdu lah dengar kan. Baik. Saya sesama pula hari ni. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kepada yang baru masuk jangan lupa bantu saya untuk sharekan dahulu kita punya live pada pagi ini. InsyaAllah sebentar lagi kita akan mulakan. Dan untuk hari ini macam biasalah kita akan meneruskan bacaan semasa kita. Dan kita akan sambung untuk hari ini. Ayat berapa ni? Ayat 250 tuan-tuan dan puan. Ayat 250 surah Al-Baqarah, ayat 250 lah. Alright. Muka surat 41. Jadi ayat ni pendek je sebenarnya. Ayat ini pendek sahaja. Kalau tuan-puan buka Quran nampak dia dalam 2 baris je kot. Tak silap saya ayat ni. Ni sebab saya potong-potong dia. Tu nampak macam ada sampai 5 baris kan. Tapi pendek je ni sebenarnya. Tuan suami sama air bapa pada diri sendiri. Ya. Alhamdulillah. Puan Mazna, sila-sila. Banyak lagi tempat kosong ni. Ajak lagi kawan-kawan lain tuan-puan ya. Ajak lagi, bantu saya untuk share-share dulu kita punya live pagi ni. Boleh? Yang dah share, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan. Alhamdulillah. Moga-moga Allah saja membalas jasa tuan-tuan dan puan. Alright? Semoga ayah kita aman di sana, diluaskan kuburnya dan terlepas dari siksaan subur jika mereka sudah meninggalkan kita. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita doakan moga mereka dihimpunkan di kalangan para salihin insyaAllah. Udah makan ubat Ustaz? Belum lagi. Baru lagi jadinya. Tak tahulah. Tiba-tiba gatal pula. Allahu Akbar. Mungkin sebab hari Isnin kot. Dah 2 hari cuti. Allahu Akbar. Itulah. Doakan. Hidung saya kembali pulih. Biasalah. Pagi-pagi. Saya selalu pagi-pagi macam ni tuan-puan. So benda ni benda yang kata apa. Dia macam rutin pula. Okay. Cuma dia ada luck lah. Tak adalah tiap-tiap hari kan. Ada time-time. Cuma dia akan jadi waktu pagi je. Baik, jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan, sampai ubah masa, jom kita buka dulu pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين 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 يا رب العالمين. Puan AB, Clarines. Apa tu? Oh, ubat. Okay, insyaAllah, insyaAllah. Dah banyak orang PM saya bagi tahu pasal ubat ni. Ubat resedung kan. Tapi semua saya ambil maklum. Cuma beli je belum lagi. Biasa saya makan satu jenis ubat tu je. Apa nama tu? Zytec. Ada jual farmasi tu kan. Baik. Jadi jom kita teruskan untuk kita punya bacaan pada kejap Halo. Tes. Tuan-puan dengar suara saya okey tak? Cek. Tadi macam nak tercabut wire.
Mana ke dia? Cek. Test. Okay, good. Dah. Okay. Dah okay kan suara saya? Pagi-pagi memang macam tu. Itulah pasal. Alright, suara jelas Tadi je terganggu, ada gangguan sikit. Okay, dah clear. So, InsyaAllah kita dah selesai untuk bacaan pembuka tadi yang baru masuk. Terima kasih untuk share. Jom. Kita akan baca dulu untuk bacaan semasa kita ni. Muka surat 41. Okay, muka surat 41. Jelas, clear. Okay. Baik, sedia semua? Adakah anda semua sudah sedia? Jangan lupa bantu saya untuk share dulu. Last. Saja sebut banyak kali kan. So share. Dan yang paling penting sekali, tuan-tuan dan puan, jangan lupa untuk kita tajdid niat kita pada pagi ini. Betulkan niat balik. Okay, niat kerana Allah. Semata-mata kerana Allah untuk kita mendalami ilmu Quran ini. InsyaAllah. Boleh nah? Okay. Sedia semua, kita akan baca ayat ini. Pendek sahaja, tuan-tuan dan puan boleh ikut saya sama-sama. Dan jangan lupa lontarkan suara sekuat yang mungkin. Yang ada kat rumah tu baca kuat-kuat. Jangan malu. Jangan segan. InsyaAllah kita mulakan. Sedia semua. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah dah selesai untuk bacaan kita. Pendek sahaja. Rasalah pendek dia tu kan. Baik, jom kita teruskan untuk sesi bedah membedah. Saya harap semua dalam keadaan yang bersedia. Okey, jom kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma. Baik, huruf wa baris atas wa. Kat sini nipis je macam biasa. Wa. Kemudian lam. Mim yang bersabdu, tuan-tuan dan puan. Mim yang bersabdu kita wajib dengung. Apa nama dia? Wajibul ghunnah. Wajibul ghunnah. Wajib kita dengungkan dengan kadar 2 harakat. Nampak ni simbol mim kan? Mim bersabdu. So mesti kena ada dengung. Siapa ikut kita punya seminar Easy Tajwid baru ni? Jadi kalau kita tak tahu nama pun, kita tengok pun dah tahu dah. Okey, mim bersabdu ni. Mim bersabdu kena ada dengung. Baik, kemudian barazu. Huruf ba pada atas ba. Huruf ra pada atas ra. Okey. Bara. Ba nipis, ra ni tebal sebab dia baris atas. Okey, ra tebal sebab dia baris atas. Boleh nah? Walamma barazu. Right?
Walam walamma barazu walamma barazu. Huruf zai. Huruf zai baris depan. Kena muncul bibir lah. Dan kita panjangkan 2 harakat sebab ada waw mat kat sini. Walamma barazu. Zu 2 harakat. Boleh? Kemudian kat sini tengok ni. Apa ni? Tuan-tuan dan puan. Huruf ziyadah. Ziyadah ni maksudnya tambahan. Huruf tambahan. Maknanya dia ada tambahan dari sudut penulisan itu. Maksudnya yang kita tengok sekarang ni lah. Pada penulisannya ia ada. Tetapi pada bacaan tidak ada. Baik. Walamma barazu lijalu. Huruf lam baris bawah li. Tak ada masalah. Ja 2 harakat ni alif mat sebelumnya baris atas. Waw mat sebelumnya baris depan. Lijalu tawajunu. Tawaju ni dua-dua satu harakat. Dua-dua satu harakat sahaja. Kemudian nu ni baru masuk 2 harakat balik. Tawajunu. Panjang Ni waw mat sebelumnya baris depan. Muncul bibir tak? Muncul lah. Okey. Wajunudihi. Dal baris bawah di. Ha baris bawah hi. Cuma kat sini kita memang baca 2 harakat tuan-tuan puan. Kadar harakat dia cuma nama hukum lah berbeza ya. Bukan mat asli tapi disebut sebagai maksilah qasirah. Boleh? Maksilah qasirah. Baik. Kemudian wajunudihi. Itu je bunyi dia. Qa ni kita tebalkan. Huruf qaf tebal selamanya. Sifatnya apa? Isti'la. Terangkat pangkal lidah apabila menyebut hurufnya. Qa. Pastikan pangkal lidah kita terangkat. Kalau tak terangkat nanti tak berapa jadilah bunyi dia. Nanti dia jadi macam mana? Qa. Bunyi qa je. Kita nak qa. Alright, kita tak nak qa. Kita nak qa. Boleh tuan-puan? Bukan qa. Qa. Angkat pangkal lidah. Qalu. Boleh nak? Baik, alhamdulillah. Ni senang-senang je tuan-puan. Simple kan? Kemudian lu 2 harakat. Ni waw mat. Kejap tuan-puan Okey, baik. Minta maaf tuan-puan. Ambil tisu je tadi. Nak lap hidung. Hidung sesama tuan-puan. Minta maaf nah. Kalau dengar bunyi soksek-soksek tu, buat pejam, buat tak kerti je lah. Baik. Kita sambung balik. Wajunudihi qalu. Huruf qaf tadi isti'la saya sebut. Angkat pangkal lidah. Okey. Kemudian lu 2 harakat. Qalu. Lu 2 harakat. Mak asli. Dua-dua mak asli. Qa 2 harakat. Lu pun 2 harakat. Cuma qa ni tebal lah.
Baik, sekali lagi kita jumpa huruf ziyadah. Okey, kita jumpa huruf ziyadah. Jadi huruf ziyadah ni ada pada penulisan sahaja, tidak ada pada bacaan. Wa junudihi qalu rabbana. Ra tebal. Sebab ra baris atas ni. Ra baris atas tebal. Kemudian ba bersabdu. Rabba. Qalu rabbana. Jangan abaikan sabdu ni. Sebut betul-betul lah. Huruf ba bersabdu ni. Kemudian na. Asalnya mat asli lah kat sini kan. Kita tahu ni asalnya mat asli na alif mat sebelumnya baris atas. Kemudian disebabkan mat asli ini bertemu dengan hamzah. Jadi disebabkan pertemuan itu yang membuatkan bacaan ini berubah menjadi panjang. Panjang. Berapa kadar panjangnya? 4 ataupun 5 harakat. Oleh sebab itulah ditanda ataupun diletakkan dengan simbol mat ini yang kita sebut misai ataupun ombak itulah kan, misai biasa. Tapi namanya ialah simbol mat. Simbol sebagai orang kata apa? Nak isyarat untuk memanjangkan bacaan itu sahaja. Qalu rabbana huruf fa biasa saja. Matikan fa macam biasa. Ra baris bawah ri. Ra baris bawah ri nipis. Kemudian matikan ghain. Baik, huruf ghain ini adalah huruf isti'la. Huruf yang tebal lah kan. Biasa istilah kita huruf yang tebal. Jadi bila kata tebal ni pangkal lidah naik. Rir. Jangan terubah ataupun tertukar dengan huruf kha. Afriq. Tu lain kan? Tu huruf kha. Ni huruf ghain. Rir. Afriq alai. Rir. Gitu. Saya faham mungkin ada yang rasa sukar untuk menyebut huruf ghain ni. Bukan huruf ghain saja, malah juga pada huruf kha. Kan? Huruf kha. Dan untuk makluman semua, huruf ghain dengan kha ni adalah di bawah satu makhraj yang sama. Daripada makhraj kerongkong dan berada di hujung kerongkong kita. Okey, hujung kerongkong kita. Qalu rabbana afrigh alaina. Huruf ain kita kena sempitkan di tengah kerongkong kita. Sempitkan tengah ke kerongkong. Sempit tengah ke kerongkong kita. Afrigh alaina. Boleh. Kemudian ya yang sukun sebelumnya baris atas. Ni bacaan lunak, bacaan lembut. Alaina afrigh alaina sabra. Baik. Na 2 harakat. Ni simple je. Alif mat sebelumnya baris atas, 2 harakat lah mat asli. Huruf sad tebal. Huruf ba yang mati nipis. Ra tebal. Baik. Jadi sad tebal, ra tebal lah. Apa yang kita nampak di sini kan. Pada huruf ba memang huruf yang nipis. Cuma pastikan kita tidak mengabaikan lantunannya. Sifat qalqalah. Qalqalah apa? Sughra. Lantunan yang kecil ataupun lemah. Dan yang paling penting sekali, kalau nama mungkin kita faham kan, kita tahu. Cuma praktikal dia lah. Praktikal dia. Sab. Alaina sab. Alaina sab. Alaina sabran wa thabbit. Alaina sab. Bukan sabar.
Sobo. Sob. Sob. Bunyi B. Gitu. Boleh nah? قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت tanwin yang bertemu dengan ra. Baik, idgham bi gunnah. Baik, idgham ni kita tahu maksud dia kan? Idgham. Maksudnya apa? Memasukkan. Okey, memasukkan. Kita nak masukkan apa ni? Masukkan bunyi tanwin ke dalam waw. Masukkan tanwin ke dalam waw. Idgham. Itu kata idgham. Memasukkan. Bi gunnah. Dengan dengung. Boleh? Dengan dengung. Cuma, bila kita nak lakukan proses masuk tu, tuan-tuan perempuan, pastikan kita tidak mengabaikan sifat tebal pada ra yang berbaris atas tu. Ra tu kan baris atas. Jadi, kekalkan bunyi dia dulu. Sabr, sabra, ra. Kalau tanwin, ron. Apa pun bunyinya tetap sama lah. Ron ke, ra ke, tetap kena tebal. Saya nak highlightkan tentang tebal tu. Point saya ialah pada ketebalan bunyi tu. Jadi, bila nak idgham, nak masuk kepada huruf waw tu pun, ke dalam huruf waw tu pun sama. Kekalkan bunyi tebal dia. Jangan ra jadi ra. Sabrau, ra. Kita nak punya ra. Sabrau, ra. Gitu. Dapat tak, tuan-tuan perempuan? Alaina sabrau, ra. Wa thabbit aqdamana. Ustaz, apa beza bi gunnah dengan ma'al gunnah? Tak ada beza, sama. Sama je maksud dia. Hukum yang sama, menceritakan hukum yang sama. Cuma kalau kita tengok bi tu maksudnya dengan. Idgham bi gunnah, dengan dengung. Kalau ma'al gunnah, bersama dengung. Tak ada beza pun lah. Bi gunnah dengan dengung, ma'al gunnah bersama dengung. Itu sahaja. Tak ada beza pun. Boleh? Yang bertanya. Baik, jelaskan tuan-tuan perempuan, huruf ra tu kekalkan sifat tebal dia sebab dia berbaris atas. Baik, huruf sa titik 3 keluarkan hujung lidah ni. Wasa. Sa. Wasabbit. Bit. Tayyib. Baik. Clear Wasabbit aqdamana. Huruf ba yang bersabdu. Sabbi. Kena ada lantunan ke tuan-puan? Tak. Okey. Tidak perlu sabbi. Pening bunyi dia nanti ya. Sabbi. Apa bunyi sab? Ada kalau kita buat lantun pula kan? Tak perlu tuan-puan. Wasabbi. Kemudian matikan ta ini. Pastikan sifat hams wujud. Dan jangan bocor. Boleh tuan-tuan perempuan? Okey, jangan bocor. Bocor macam mana? Maksud saya pada sifat hams tu, iaitu udara yang terlepas ataupun nafas yang terlepas. Boleh juga kita sebut nafas yang mengalir. Wathabbit aqdamana. Bit. Kita bukan nak bit. Kita nak bit. Wathabbit. Pastikan berlaku syiddah dahulu pada huruf ta. Huruf ta ni sifat syiddah. Tertahannya suara. Macam mana nak tahan suara? Wathabbit. Bit.
Tak boleh pergi dah suara. Itu maksud tertahan suara. Bit. Kita tolak suara kita dah tak boleh dah. Itu kata tertahan. Bit. Boleh? Jadi bila suara kita tertahan dan kita nak menzahirkan pula untuk sifat hams tu, takkan jadi masalah. Sebab kita dah tahan suara dulu. Wasabbit. Okey. Disebabkan makhraj ta ni, pegangan dia yang kuat. Wasabbit. Jadi sebab dah kuat sangat dia punya tekanan tu, maka perlu diredakan dengan sifat hams. Itu yang kita boleh faham. Dia punya jalan cerita tu. Kalau tidak, kita jadi berat. Wasabbit. Kita nak lepaskan macam mana? Nak redakan dia macam mana? Maka, berlakulah sifat hams. Itu nampak tak? Hikmah yang kita boleh nampak kan? Cantik aturan Allah. Wasabbit aqda. Bayangkan kalau sifat hams tak wujud pada ta ni. Wasabbit aqda. Kan macam cacat bunyi dia. Bunyi tak cantik. Alaina sabran wasabbit aqdamana. Wasabbit. Macam tu je. Kan? Tak cantik tuan-tuan. Tapi kalau kita ada wujudkan hams. Alaina sabran wasabbit aqdamana wa. Okey, syiddah. Kemudian baik, kalau Melayu dia suara tertahan, kemudian barulah nafas yang terlepas. Itu sifat pada huruf ta yang perlu kita betul-betul faham dengan baik. Boleh? Syiddah mahmusah. Okey, suara yang tertahan dan nafas yang terlepas. Wasabbit aqda alqa. Baik, huruf qaf ini adalah qaf yang mati di tengah bacaan dan disebut sebagai qalqalah sughra, lantunan kecil. Baik, jadi bila kata lantunan kecil ini, kita kena faham juga dari sudut nak menzahirkan lantunan itu bagaimana. Ianya berkait rapat juga dengan sifat. Kalaulah kita bincang balik, kita tengok balik pada ba ni, tadi kita baca macam mana? Alaina sab. Praktikal dia, bunyi dia sab. Sab. Tapi kalau qaf di sini, dia tak akan jadi alqada wasabbit alqa. Dia tak bertepatan dengan sifat qaf itu sendiri, iaitu isti'la, terangkatnya pangkal lidah. Maka apa yang saya nak fahamkan tuan-puan di sini, walaupun dia qalqalah sughra, tetapi sifat tebalnya masih dikekalkan. Tak boleh lari, itu sifat asli dia. Wasabbit alqa. وثبت أقدامنا وانصرنا على وثبت أقدامنا وثبت ألقى. Boleh tuan-tuan puan? Faham ke ni? Jelas Baik. Alqa. Da dua harakat. Ni alif mat sebelumnya baris atas. Mana. Mim baris atas ma. Nun. Dua harakat ni alif mat sebelumnya baris atas. Wansurna. Nun mati bertemu sad. Nun kosong tuan-puan. Nun kosong ni mesti dengung. Cuma kalau nak lagi detail, kita kena tahu hukum dia lah. Nun mati bertemu sad. Ikhfa haqiqi. Ikhfa, sembunyikan sebutan nun. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Wansurna. Baik, jadi untuk ikhfa ni, untuk menjadikan bunyinya lebih cantik dan bertetapan dengan yang sepatutnya, kita kena melihat huruf sad itu. Huruf sad ni adalah huruf
yang terdiri daripada 15 huruf ikhfa lah. Huruf ikhfa ni ada 15, tuan-tuan dan puan, betul tak? Jadi sad ni antara salah satunya lah daripada 15 tu. Jadi kita kena kenal pasti, macam saya selalu sebut, kita kena check status dia dulu. Huruf sad ni tebal ke nipis. Jadi bila kita tahu huruf sad adalah huruf yang tebal, macam ni kita tengok kan, oh, nun mati bertemu sad, sad ni tebal, maka dengung pada ikhfa kita ni tadi juga tebal. Nampak tak peranan dia? Saling berkait lah. Wansurna alal. Kita just bersedia nak sebut makhraj sad tu. Wansu. Nampak? Wansu. Dan tebal dia pun bukanlah tebal macam huruf ta ke kan. Lain sikit. Dia nak dekat-dekat lah bunyi dia tuan-puan sebenarnya. Tapi dia feel tu rasa pada kita. Bila kita hayati betul-betul makhraj sad, kita tahu sa. Hujung lidah berada di belakang gigi sebelah bawah. Okey, huruf sad ni makhraj dia hujung lidah berada di belakang gigi sebelah bawah. وثبت أقدامنا وانصرنا gitu. Faham tak tuan-tuan perempuan? Jelas kan? Jadi itulah dia bunyinya. Wansur. Huruf ra yang mati. Baik. Huruf ra mati ni perlu dibaca tebal ke nipis ni? Saya rasa semua dah tahu jawapan dah. Ra mati apabila sebelumnya terdapat huruf yang baris hadapan mesti dibaca dengan tebal. Wasabbit أقدامنا وانصرنا على القوم صور tebal. Dua harakat alif mat. Okey. Alif mat. Huruf ain baris atas, lam baris atas, terus masuk pada lam yang bertanda sukun ini. Baik, huruf ain kita perlu sempitkan. Okey. Huruf ain kita sempitkan, huruf ain tengah kerongkong. Betul tak? Wansurna alal وانصرنا على القوم الكافرين. Tak mau bunyi alal. Huruf lam pegang makhraj lam betul-betul. Sebab dia bukan sifat lantun. Dia tak ada. Alal pegang betul-betul. Sifat tawassut pada lam. وانصرنا على القوم huruf waw yang mati. Tadi alif lam qamariyah kat sini nah. Alif lam qamariyah. Kemudian qaw ni tadi waw yang sukun, waw yang mati sebelumnya berbaris atas, tuan-tuan puan. Disebut sebagai apa? Bacaan lunak, bacaan lin, bacaan lembut. Tu semua dia lah tu. Wansurna 'alal qawmil gitu. Boleh? Huruf mim baris bawah. Huruf mim baris bawah, matikan lam di sini.
qaumil qaumil mil pun sama, alif lam qamariyah. Sama juga. Alal qaumil mil, alif lam qamariyah juga. Bawa bunyi mim ni terus matikan lam, mil tanpa tawallud. Tanpa kita memberanakkan bunyi dia lah. Qaumil kamil mil qaumil 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 ka وانصرنا على القوم الكافرين. Huruf kaf baris atas ka. Alright. Ni huruf alif mat. Okay, ini huruf alif mat. Sebelumnya baris atas. Alal qawmil kafi. Kafi. Fa baris bawah fi. Ra baris bawah ri. Okey, matikan hujung bacaan ni dengan hukum ma'arid lisukun. Kita nak berhenti pada nun. Kemudian sebelum nun tu sendiri ada ma asli, ri. Jadi namanya ma'arid lisukun lah. Boleh tuan-tuan? وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين. Ri nipis. Kafirin. Begitu. Boleh tuan-tuan puan, selesai bacaan kita. Jadi apa yang saya lihat di sini, tak susah pun ayat dia. Okey. Tak susah pun ayat dia. Mudah-mudah sikit lah orang kata kan. Cuma yang tebal-tebal tu lah, huruf-huruf yang tebal tu kena jaga molek-molek lah. Boleh insyaAllah. Ada soalan ke? Tak ada Tak sihat ke Ustaz? Tak sihat sikit. Ni bukan apa, saya apa, sesama. Hidung gatal. Saya lah tu pagi-pagi kan. Ya, ma'arid sukun 2, 4, 6 harakat. 2, 4 ataupun 6 harakat. Baik. So saya baca dulu daripada atas tu. Sekali kita baca sama-sama A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma barazu li Jalut wa junudihi قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Ui, rasa perik rasa. Okey, tuan-tuan. Hidung gatal tu kadang ada. Saya memang resdung pun. Lama dah. Okey. Jadi jom kita baca balik daripada atas sama-sama boleh? Kita baca sama-sama. InsyaAllah tak apa, saya cuba. Tak ada hal lah. Sikit je. Hidung berlemuih. Berlemuih tu bang. Okey, ready semua? Jom kita baca dulu sama-sama.
Okey, sedia tarik nafas. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Baik. Puan Zurina mana? Oh, ramai cari dia ya. Pergi celebrate hari bapa. Betul juga tu ya. Ya. Mana tahu kau ada potong-potong kek kan. Baik, sekali lagi kita baca tuan-puan boleh? Hari ni kita start awal sikit kan. Saya dah tak selesa sangat ni rasa macam nak tanggal hidung ni. Nak overhaul. Hantar servis kan. Baik, jom kita baca sekali lagi. Kita laju sikit Ready semua? Tarik nafas. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Minta maaf tuan-tuan Saya sebenarnya bercakap ni pun kepala dah merewang ni. Duk fokus hidung. Tuan-puan mesti pun tak selesa. Saya minta maaf lah tuan-puan kau ada yang sensitif yang geli-geli ke apa. Geli lah Ustaz Adi ni. Duk sok-sek hidung tu. Geli lah. Saya minta maaf lah saya tak boleh buat apa. Tak boleh kawal. Dah itu fitrahnya kalau sakit orang ni. Maksud saya semua ni lah tak boleh buat apa dah. Nanti nak berlatih baca seketa-seketa macam Ustaz. InsyaAllah sila. So itu saja. Pukul berapa habis ni? 9.30. Okey lah awal sikit. Semoga terima kasih lah yang mendoakan. Benda ni bukan benda baru pun kan. Tuan-puan yang dah biasa ikut saya tahulah. Pagi-pagi ni biasa. Dia sagi okey ni kan. Habis ni pukul 10 lebih 11 sikit kan. Sagi dia elok lah. Tapi tak tahulah kadang-kadang dia lama sikit. Dia ikut nasib. Kadang-kadang saya rehat jap, baring tidur jap kan. Tu bangun tu okey macam tak ada apa-apa je. Tapi jangan risaulah insyaAllah. Tuan-puan jangan risau, tak ada apa. Doa je baik-baik ya. Nak cerita sakit ni banyak lagi orang sakit teruk. Kita anggap ujian Allah nak ada lah tu. Allah nak tegur kita apa-apa kan. Tuan-tuan perempuan betul tu. Ada masa kita sihat, ada masa kita sakit, ya tak?
Ustaz kena pergi matahari. Fuyo. Nak naik apa tu pergi matahari? Tak adalah. Saya faham lah, duduk tengah panas kan. Okey, rasanya tak ada apa dah kot ya. Vitamin C. Itulah. Baru ni mak mentua saya pun ada bagi vitamin C tu. Makan juga. Ha, mungkin tak cukup. Dia nak kena daripada A sampai Z punya vitamin. Tak adalah, gurau. Sekarang ustaz ni, vitamin pun main-main. Okey, jom lah. Tak ada apa kot lah. So, tuan-tuan perempuan. Lupa pula nak khabar. Ni benda penting ni. Benda yang penting. Teramat-amat penting. Ni dia ha. Sekejap Petang ni tuan-tuan perempuan jangan lupa. InsyaAllah kita akan adakan pelancaran nak mudah mengaji tuan-tuan perempuan. Jangan lepaskan peluang. Tuan-puan perlu tahu apa yang nak disampaikan dalam kita punya pelancaran pada petang ini. InsyaAllah yang akan disampaikan khas. Okey. Daripada sahabat saya sendiri, Encik Ifan Mokhtar, yang merupakan trainer Izzy Ngaji. Alhamdulillah. Tuan-puan tengok dia macam Encik Ifan ni macam apa? Pakar motivasi kan. Adalah gaya tu insya-Allah. Saya tak boleh buat macam dia. Saya tak pandai. Nak apa? Nak buat macam gaya motivasi kan. Saya macam sekarang ni ngajar-ngajar macam ni. Lepas tu buat lawak-lawak pelik sikit. Itu saya reti lah. Kalau dengan Cik Ifan ni dia ada gaya motivator. Jadi tuan-puan petang ni jangan lepaskan peluang untuk bersama beliau. Apa yang nak dikongsikan insya-Allah berkaitan dengan kita punya orang kata apa? Saya boleh katakan ini yang batch yang kedua lah. Batch yang kedua untuk kita punya slot nak mudah mengaji ni. InsyaAllah kita akan buka untuk Kito, kita akan buka untuk Noble Class, kita akan buka untuk Master Class. Dan untuk lanjut, nak tahu apa benda Master Class ni. Ustaz, kalau saya join Master Class, kalau saya join Kito, macam mana yuran dia? Waktu bila Ustaz? Platformnya apa? Semuanya akan diceritakan di sini pada petang ni. Kalau tuan-puan biasa dengar saya sebut Kito tu kan, mungkin ada yang rasa interesting. Apa benda Kito ni? Kan? Nak tahu sangat apa Kito ni, apa yang ada dalam Kito, siapa je yang dah ikut Kito dan apa hasilnya. InsyaAllah mungkin akan dikongsikan pada petang ni. Jam 3 petang. InsyaAllah boleh nah tuan-tuan. Jam 3 petang. Kat mana? Kita punya page Facebook ni lah. Izzy Ngaji insyaAllah. Pada jam 3 petang. Hari ni 21 Jun 2021. Boleh lock masa anda semua. Pastikan follow kita punya page lah. Okay, follow pula. Follow. Ikut. Jangan lupa follow, ikut kita punya page Izzy Ngaji ni. Pastikan tuan-puan dapatkan notifikasi. Maknanya nanti bila kita live je, tuan-puan akan dapat info. Dan tuan-tuan puan-puan, untuk tidak terlepas, info berkenaan dengan kita punya slot ini, insyaAllah program-program ni, contohlah tuan-puan terlupa petang ni kan. Jadi tuan-puan boleh klik link di atas. Saya ada sertakan link WhatsApp ataupun Telegram. Tuan-puan boleh masuk. Itu adalah grup untuk tuan-puan mendapatkan info lanjut berkenaan dengan kita punya program Nak Mudah Mengaji ini. Tagline kita apa? Mengaji sampai jadi tuan-puan. Mengaji sampai jadi. Kita tak mau orang kata apa? Mula dah cantik dah. Tiba-tiba berhenti selalu orang berhenti tepi jalan kan. Ni berhenti tengah jalan tuan-puan. Berhenti tengah-tengah. Dah elok dah, starting cantik dah. Tapi kali ni kita nak buat sampai jadi tuan-puan. Kita nak buat sampai jadi. Tu tagline kita simple je. Nak mudah mengaji, santai tapi sampai. Mengaji sampai jadi. InsyaAllah. So nantikan pada jam 3 petang ni. Setakat ni semua jelas kot. Tak ada apa dah ya. Itu je lah nak khabar. Alright. Jadi wallahualam, saya rasa itu saja untuk pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua dan
uh, maaf andai ada salah dan silap sepanjang saya mengendalikan sharing tajwid pada pagi ini, dan insyaAllah kita akan berjumpa pada hari Rabu nanti dengan saya lah untuk sharing tajwid kan. Cuma petang ni bersama Encik Ifal lah untuk kita punya slot pelancaran pada petang ini. Boleh? Okey, itu saja. Saya rasa tak ada apa. Tuan-tuan perempuan, satu lagi hujung nanti saya nak buka lagu yang tadi saya pasang awal-awal tadi. Mungkin ramai tak sempat dengar. Jadi tajuk lagunya berkaitan dengan ayah lah. Siapa nak dengar, jomlah layan dulu halua telinga kan, insyaAllah. So kita tangguhkan dulu pertemuan kita dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, itu saja daripada saya. Mohon maaf salah dan silap. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Dan jangan lupa untuk ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, dilimpahkan kepada kita. Jangan kita mensia-siakannya. Wallahu alam. Saya undur diri dahulu. Jumpa lagi bersama saya Ustaz Hadi. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye. Ayah, ku kirimkan doa, semoga engkau tenang di alam surga. Ayah, kan ku ingat selalu pengorbanan yang telah engkau berikan. Ayah